Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam sesi yang kedua pada pagi Jumaat ini daripada pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Mudah-mudahan menjadi peringatan untuk setiap daripada kita yang kita boleh pelajari daripada sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada riwayat 2256. Teruskan. Maka daripada Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, Huzaifah ini adalah pemegang rahsia Nabi, orang yang banyak mengetahui perkara yang kebanyakan para sahabat lain tidak tahu. Maka daripada Huzaifah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Umar bin Khattab telah bertanya kepada beliau, ayyukum yahfaz, siapakah daripada kalangan kalian yang paling banyak menghafal sabdaan Nabi SAW khusus tentang fitnah? Bukannya paling banyak hadis, tapi paling banyak yang mengetahui tentang fitnah. Maka berkata Huzaifah, ana, aku wahai khalifah. Qala Huzaifah, maka Huzaifah pun meneruskan bicara. Beliau berkata, fitnatur rajuli, fitnah seseorang itu fi ahlihi adalah pada keluarganya, wa malihi pada hartanya, wa waladihi pada anaknya, wa jarihi dan pada jirannya, tukaffiruha, maka akan menghapuskan fitnah. Fitnah yang dimaksudkan oleh Huzaifah adalah berbeza dengan fitnah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab inginkan maksud fitnah, terutamanya fitnah-fitnah akhir zaman. Huzaifah Ibn Yaman pula faham fitnah bermaksud daripada ujian-ujian yang seseorang itu dapat daripada keluarga, harta, anak dan jiran tetangga. Maka kata Huzaifah, Nabi SAW telah bersabda, tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqah, maka semua ujian-ujian yang seseorang itu dapat daripada keluarga dan sebagainya, semua ini akan disempurnakan. Pada waktu itu akan menjadi kafarah. Apabila dia menunaikan solat, puasa, sedekah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka apakah fitnah yang seseorang itu dapat daripada keluarga? Maksudnya, lihat kepada Sahara, huwa an ya'tiya lahum ma la yahillu minal qawli wal fi'il, iaitu sama ada daripada pihak suami. Suami melakukan perkara yang tidak disukai oleh isteri dan keluarganya. وَمَا يُعْرَضُ لَهُ مَعَهُنَّ مِنْ سُوءٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. Begitu juga apa yang seorang lelaki dapat daripada sikap buruk, kesedihan dan sebagainya daripada keluarga dia. Maka semua perkara ini Allah Subhanahu wa taala, jika ada dosa, Allah akan ampunkan dengan solat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Berkata Umar bin Khattab, tak, bukan fitnah ujian yang aku maksudkan. Lastu an hadza as'aluka, bukan tentang ini yang aku bertanya kepada kamu. Walakin, akan tetapi yang aku maksudkan dengan fitnah adalah fitnah yang pada waktu itu datang seperti tamuju kamaujil bahri, seperti pukulan ombak. Fitnah-fitnah yang besar, terutamanya pada akhir zaman. Qala, maka berkata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, inna bainaka
wa bainaha baban mughlaqa. Wahai Amirul Mukminin, kata Huzaifah, kalaulah fitnah itu yang Tuan maksudkan, sesungguhnya Tuan tak payah risau, kerana sesungguhnya di antara Tuan dan di antara fitnah tersebut adanya pintu yang tertutup. Maka Umar bin Khattab ni cerdik. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayuftahu am yuksar? Adakah pintu yang menjadi penghalang daripada fitnah itu dia akan dibuka ataupun dipecahkan? Maksud dibuka apa maksud dibuka? Maksudnya mati. Tapi kalaulah dipecahkan, maksudnya dibunuh. Lihat kepada Sahara pada baris yang ke-5 daripada bawah. Yuftahul babu am yuksar? Qila yahtamilu an yukna bil kasri anil qatal. Maka Umar bin Khattab tanya, adakah yang menjadi pintu itu dia akan dibunuh ataupun pada waktu itu dia mati? Maka Huzaifah menjawab, bal yuksar, bahkan wahai khalifah, pintu tersebut akan dipecahkan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, idzan, kalaulah begitu, la yughlaqu, pintu tersebut tidak akan lagi boleh ditutup sampai hari kiamat. Fitnah pada waktu itu tak akan boleh dihalang sampai hari kiamat. Dan memang betul, selepas kewafatan Umar bin Khattab, fitnah yang ada daripada hari ke hari semakin teruk. Mudah-mudahan Allah pelihara dan jauhkan kita daripada fitnah yang boleh merosakkan agama dan iman kita. Berkata Abu Wa'il dalam hadis Hamad, aku telah bertanya kepada Masruq, tanyalah Huzaifah, siapakah pintu yang menjadi penghadang fitnah yang dimaksudkan itu? Maka telah ditanya kepada Huzaifah, beliau menjawab, pintu itu adalah Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang menjadi penghalang daripada berlakunya fitnah. Bab yang ke-62, 2257 terus. Telah berkata Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW telah keluar menuju kepada kami. Dan pada waktu itu jumlah kami 9 orang. Wa nahnu, jumlah kami adalah 9 orang. Khamsatun wa arba'ah, tafsirul li tis'ah, gariskan bawah tu. Kami ada kumpulan yang ada 5 orang dan ada di antara kami yang pada waktu tu 4 orang, total kami 9 orang. Ahadul adadaini minal Arab, salah satu daripada perkiraan nombor yang biasa orang Arab guna. Sama ada mereka terus sebut 9 ataupun 5 dan 4. Ahadul adadain, salah satu daripada kumpulan, daripada 2 kumpulan, satu kumpulan 5, satu kumpulan 4. Salah satu daripada 2 kumpulan adalah bangsa Arab dan yang keduanya adalah daripada orang Ajam. Maka bersabda Nabi SAW, Isma'u, dengarlah kamu. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara. Adakah kamu pernah mendengar sabda Nabi bahawa kelak selepas kewafatanku hanya akan ada para pemimpin, bukannya khalifah? Maka sabda Nabi SAW, faman dakhala alaihim, maka orang yang masuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin ini, fasaddaqahum bikadzibihim, dia membenarkan percakapan bohong mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dia membantu mereka di atas kezaliman mereka, falaisa minni, maka orang yang dengan pemimpin yang seperti ini, kata Nabi, dia bukan daripada kalanganku dan aku pun bukan daripada kalangan mereka. Walaisa biwaridin alayya haudi, dan orang seperti ini tak akan dapat datang ke telagaku. Wa man lam yadkhul alaihim, dan barang siapa yang tidak masuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin ini, walam yu'inhum, tidak membantu mereka di atas kezaliman, walam yusaddiqhum, tidak membenarkan perbuatan bohong mereka, fahuwa minni, maka orang ini sebahagian daripadaku, wa ana minhu, dan aku pun sebahagian daripadanya, dan dia akan datang minum air daripada telagaku, sabda Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang sahih gharib, kata Imam Tirmizi. Namun kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Mis'ar. Daripada sanad ini berkata Harun, wa haddatsani, dan telah
mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Abdul Wahab daripada Sufyan, daripada Abu Hasin, daripada Sya'bi, daripada Asim Al-Adawi, daripada Ka'ab bin Ujrah, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Berkata Harun, wa haddathani, dan telah meriwayatkan hadis kepadaku Muhammad daripada Sufyan, daripada Zubaid, daripada Ibrahim, walaysa bin Nakh'i, dan tidaklah beliau Ibrahim An-Nakh'i, daripada Ka'ab bin Ujrah, daripada Nabi SAW, hadis yang lebih kurang sama dengan Mis'ar. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Huzaifah ibn al-Yaman dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Bab yang ke-2258. Silakan. Sabda Nabi SAW tentang mencabarnya nak mengamalkan agama pada akhir zaman. Sabda Nabi, akan datang kepada manusia satu zaman, as-sabiru fihim, seseorang yang sabar daripada mereka, ala dinihi, untuk mengamalkan agama, susahnya, payahnya, kal qabidi, seperti seseorang yang memegang, alal jamri, bara api. Maka lihat kepada Sahara, ay kama la yaqdirul qabidu alal jamar, seperti mana tak mampunya seseorang itu nak menggenggam bara, lihtiraqi yadih, kerana panasnya tangannya, kadzalika, begitulah orang yang cuba nak mengamalkan agama pada hari tersebut tidak mampu untuk istiqamah, untuk tempoh yang lama, li ghalabatil usah, banyaknya pendosa, wa intisyarul fitan, banyaknya fitnah, dan pada waktu itu lemahnya agama, lemahnya iman. Maka akhir zaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang memegang agama adalah seperti orang yang memegang bara. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, dan Umar bin Syakir telah meriwayatkan daripadanya lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi, dan beliau adalah syekh yang berada di Basrah. Bab yang ke-63 terus. Maka Nabi SAW pernah berdiri bersama dengan beberapa manusia yang sedang duduk. Waqafa, Nabi berdiri. Dan Nabi menceritakan tentang sebaik-baik pemimpin dan seburuk-buruk pemimpin. Sabda Nabi, ataupun sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk manusia. Sabda Nabi, mahukah aku habarkan kepada kamu dengan sebaik-baik orang daripada kalangan kamu? Maka pada waktu itu para sahabat pun diam. Fasakatu. Maka Nabi tanya 3 kali. Maka berkatalah seorang lelaki, maka bahkan wahai utusan Allah, akhbirna, beritahulah kepada kami, bi khairina, siapakah orang yang paling terbaik di antara kami daripada yang jahat daripada kalangan kami. Maka Nabi menerangkan hadis dengan mudah. Sabda Nabi SAW, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan daripadanya kebaikan. Itu orang yang baik. Pada waktu itu manusia nampak dia pun manusia berasa tenang pada waktu itu dengan kebaikan yang boleh dapat daripadanya. Wa yu'manu syarruh, dan orang yang terbaik adalah orang lain berasa aman daripada kejahatannya. Wa syarrukum, sabda Nabi, dan sejahat-jahat kamu adalah orang yang tidak diharapkan kebaikan daripadanya dan tidak berasa aman daripada kejahatannya. Itu orang yang paling jahat, orang yang paling buruk. Bab yang ke-64 terus. Al-Mutaytiya. Maka sabda Nabi, apabila cara berjalan umatku adalah Al-Mutaytiya, cara berjalan yang sombong, yang angkuh, kerana dah ada kuasa, dah ada kekayaan, dah ada sebagainya. Maka lihat kepada Qawata, apakah Al-Mutaytiya? Iaitu adalah misyatun fiha tabakhtur, berjalan dengan penuh sombong dan bongkak. Wa maddul yadain, berjalan pada waktu itu dengan mengkehadapankan tangan, seperti mana orang sombong berjalan, mendabik dada. Wa khatabaha wa khadamaha, dan yang menjadi pembantunya
adalah anak-anak raja daripada anak-anak raja Farsi dan Rom. Pada waktu itu umat Islam berada dalam kemewahan, berada di dalam pada waktu itu rezeki yang banyak. Putera-putera raja itu yang kena pada waktu itu berkhidmat kepada sebahagian daripada para sahabat. Maka sabda Nabi, kalaulah berlakunya keadaan ini, ya, sombong, kemudian pada waktu itu sikapnya pun teruk, maka sullita syiraruha ala khiyariha, akan diberikan kemenangan kepada yang jahat untuk mengalahkan yang baik. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan sungguh telah meriwayatkannya Abu Muawiyah daripada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Terus wabila qala hadatsana riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad yang berbeza. Terus maka kata Imam Tirmizi, tidak diketahui untuk hadis Abu Muawiyah yang sampai kepada Abdullah bin Umar, tidak diketahui hadis tersebut mempunyai sebarang asal. Innamal ma'ruf, sebenarnya yang masyhur adalah hadis Musa bin Ubaidah. Terus waqad rawa, terus daripada Abu Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, asamani Allahu, Allah telah menjadikan aku dapat memelihara bisyai'in, dengan sesuatu. Sebab waktu Nabi wafat usia dia masih kecil, Abu Bakrah Nufai' bin Harith. Maka dia kata, Allah telah menjadikan aku dapat memelihara dengan sesuatu yang aku telah dengar daripada Nabi SAW. Waktu tu dia masih kecil. Sabda Nabi, lamma halaka Kisra, apabila mati dan binasanya Kisra, Raja Farsi. Maka ketika mana matinya Raja Kisra, maka Nabi bertanya, man istakhlafu, siapakah yang mereka letakkan sebagai pengganti Raja Kisra? Maka para sahabat menjawab, ibnatahu, anak perempuannya. Maka sabda Nabi SAW, lan yufliha, tidak akan berjaya sesuatu kelompok manusia, walau apabila mereka menyerahkan urusan pemerintahan mereka, imra'ah, kepada seorang wanita. Qala falamma qadimat Aisyah, berkata perawi, apabila Aisyah radhiyallahu anha datang, iaitu ke Basrah, aku telah menceritakan ungkapan Nabi SAW, fa'asamani Allahu bih, dan sebenarnya fa'asamani Allahu bih, yang mana dengan ucapan tersebut Allah telah menjadikan aku dapat memeliharanya. Sebab dalam peperangan Jamal, ketuanya adalah Aisyah. Maka sebab itu sahabat ini kongsikan hadis ini dengan Aisyah. 2262. Terus sabda Nabi SAW, mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik pemimpin kamu, dan siapakah sejahat-jahat pemimpin kamu? Maka Nabi bersabda, khiyaruhum, sebaik-baik pemimpin kamu adalah tuhibbunahum, kamu mencintai mereka, wa yuhibbunakum, mereka pun mencintai kamu, wa tad'una lahum, dan kamu wa tad'una lahum wa yad'una lakum, dan mereka dan kamu mendoakan mereka dan mereka pun saling mendoakan kamu. Sementara itu sebaik-baik pemerintah, pemimpin adalah allazina tubghidunahum, kamu benci dengan mereka, wa yubghidunakum, dan mereka pun berkelakuan yang menjadikan kamu benci dengan pemimpin bencikan rakyat, rakyat pun bencikan pemimpin. Wa tal'anunahum, kamu melaknat pemimpin, wa yal'anunakum, dan pemimpin pun melaknat kamu. Inilah seburuk-buruk pemimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah rakyat suka dia, dan dia pun perhatian dan sayang kepada rakyatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadza hadisun gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Muhammad bin Abi Humaid, dan Muhammad adalah seorang yang dhaif daripada sudut hafazannya. 2263. Terus
Daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innahu sayakunu alaikum, sesungguhnya kelak akan menjadi pemimpin ke atas kamu a'immatun, beberapa orang pemimpin. Ta'rifun, kamu mengetahui, ta'rifun, kamu pada waktu itu mengetahui sesuatu, wa tunkirun, dan kamu pada waktu itu mengingkari juga sesuatu. Kamu tak suka, ada perkara yang kamu suka daripada pemimpin tersebut, dan ada perkara yang kamu benci terhadap mereka. Faman ankara, maka apakah maksud dia lihat kepada sahara? Ay ta'rifuna ba'da af'alihim, ada beberapa perbuatan mereka yang kamu ketahui. Wa tunkirun, dan kamu tidak bersetuju dengan sebahagian perbuatan pemimpin kamu. Ay yakuna ba'da af'alihim ma'rufah, ada sebahagian perbuatan mereka yang pada waktu itu bersesuaian dengan syarak, dan sebahagian perbuatan mereka adalah pada waktu itu berbeza daripada syarak. Maka pada waktu itu, apakah maksud bari'ah? Seseorang yang berlepas diri, dia tegur dan berlepas diri, maka dia terselamat daripada sikap munafik. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? 2264 2265. Maka sabda Nabi, sesungguhnya kelak akan menjadi pemimpin kepada kamu beberapa orang pemimpin. Ta'rifun, ada perbuatan mereka yang kamu tahu kerana ianya berlandaskan syarak. Wa tunkirun, dan ada perbuatan mereka yang kamu ingkari kerana bertentangan dengan syarak. Faman ankara, barang siapa yang mengingkari sikap dan perbuatan-perbuatan para pemimpin, faqad bari'a, maka sungguh dia telah berlepas diri daripada tanggungjawab, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada sifat munafik ataupun sifat berpura-pura. Wa man kariha, dan barang siapa yang sekurang-kurangnya dalam hati dia berasa benci terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin, faqad salima, dia selamat. Walakin, akan tetapi masalahnya adalah man radiya, orang yang redha dengan kejahatan para pemimpin, wa taba'a, dan diikut, maka pada waktu itu Nabi ditanya, wahai utusan Allah, adakah tidak patut kami memerangi golongan yang seperti ini, yang pada waktu itu mereka redha dengan semua perbuatan jahat pemimpin mereka? Sabda Nabi SAW, la, tidak perlu memerangi pemimpin dan pengikutnya seperti ini selagi mana mereka solat. Ma sallau, selagi mana mereka solat. Riwayat 2264. Terus sabda Nabi SAW, idza kanat umara'ukum, apabila pemerintah kamu adalah yang terbaik daripada kalangan kamu, wa aghniya'ukum, dan orang-orang kaya daripada kalangan kamu adalah sumaha'akum, orang yang paling dermawan, wa umurakum, dan urusan-urusan kamu diputuskan syura, di dalam bentuk mesyuarat di antara kamu, fadhahrul ardi, maka hidup di atas muka bumi adalah lebih baik daripada hidup di bawahnya, iaitu mati. Hidup lebih baik daripada mati apabila semua benda elok ini berlaku. Pemimpin baik, orang kaya, pemurah, urusan mereka pada waktu itu diselesaikan dalam bentuk mesyuarah, maka sabda Nabi berada di atas muka bumi lebih baik daripada mati ditanam di dalam kubur. Namun sabda Nabi, wa idza kanat, dan apabila pemimpin kamu adalah orang yang paling jahat daripada kalangan kamu, wa aghniya'ukum, dan orang-orang kaya kamu adalah orang yang paling bakhil daripada kalangan kamu, maka wa umurukum, dan urusan-urusan kamu diperintahkan ataupun diputuskan oleh wanita-wanita kamu. Sabda Nabi, fabatnul ardi, maka untuk mati dan dikebumikan pada waktu seperti itu adalah lebih baik daripada hidup di atas muka bumi. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Salih Al-Muzani, dan Salih pada hadisnya meriwayatkan perkara-perkara yang ghaib, la yutaba'u, yang tidak disokong dengan hadis yang lain, dan namun beliau adalah seorang lelaki yang salih. Bab yang ke-65 terus. Zu Zajani terus, qala hadatsana.
Sabda Nabi SAW, innakum fi zaman, sesungguhnya kamu berada pada masa man taraka, barang siapa yang meninggalkan daripada kalangan kamu hanya 1/10 daripada apa yang telah diperintahkan untuk kamu melakukannya, sumai apa, maka halaka binasa. Orang yang mana hidup pada zaman Nabi dan para sahabat, dia kena beramal pada waktu itu dengan sebanyak-banyaknya kerana dekat dengan zaman Nabi SAW. Lalu kalaulah ada orang pada zaman sahabat dan Nabi meninggalkan hanya 1/10 agama, binasa. Pada waktu itu dia kena cuba buat lebih daripada 90% daripada amalan agama. Kemudian sabda Nabi SAW, namun akan datang satu zaman, man amila minhum, orang yang beramal padanya walaupun dengan hanya 1/10 daripada apa yang telah diperintahkan, naja, dia akan berjaya. Beza orang yang terdahulu dengan kemudian. Orang yang terdahulu tinggalkan 1/10, maka binasa. Orang kemudian yang dekat dengan kiamat hanya buat 1/10, maka naja, akan beroleh kejayaan. Terus hadza hadithun, tak baca lagi. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah berdiri di atas mimbar lalu bersabda, ha huna ardul fitan, di tempat inilah, sabda Nabi SAW, tempat keluarnya fitnah-fitnah. Dan Nabi mengisyarahkan ke arah timur. Sebahagian para sahabat menyebut ke arah ibu kota kerajaan Farsi pada zaman tersebut, kerana sabda Nabi, haisu, di situlah terbitnya tanduk syaitan. Qala, ataupun sabda Nabi, qarnus syamsi, terbitnya pada waktu itu tanduk matahari. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka Nabi menerangkan pada hadis itu tentang tempat keluarnya fitnah adalah kawasan tempat di mana terletaknya akan ibu kota kerajaan Farsi pada zaman tersebut. Zaman kita adalah Iran dan sebagainya. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, akan keluar daripada Khurasan panji-panji hitam, yang kita biasa dengar, panji-panji hitam. Fala yarudduha syai'un, maka tidak ada yang boleh mengalahkan mereka, hatta tunsaba, sehinggalah pada waktu itu mereka hatta tunsaba bi Ilya. Apakah maksud hatta tunsaba bi Ilya? Maka pada waktu itu sehinggalah mereka berada di Baitul Maqdis, memimpin Baitul Maqdis, menjadi pemimpin di Baitul Maqdis. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Terus hadis-hadis berkenaan tentang mimpi daripada Nabi SAW. Bab yang pertama, bahawa mimpi orang beriman, syaratnya adalah al-mu'min, orang yang kuat iman dia. Maka mimpinya orang beriman adalah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. 2268. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza iqtaraba zaman, ada 3 maksud di situ. Sabda Nabi, apabila dekatnya waktu, dekatnya masa. Apa maksud waktu dekat dan masa dekat? Kita lihat pada waktu itu yang pertama sahara. Maka pandangan pertama adalah arada akhiraz zaman, bahawa dekatnya kiamat. Maka bila dekatnya kiamat, manusia yang beriman akan nampak pada waktu itu mimpi-mimpi yang benar dan bukannya bohong bila dekatnya kiamat. Pandangan yang kedua, wathaniha arada istiwa al-laili wan nahar, pada waktu itu adalah ketika mana-mana tempat siang dan malamnya adalah sama rata. Maka maksud daripada iktarabah ai istawa, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama rata waktu siang dan malam. Pada sebahagian tempat boleh berlaku seperti itu.
maka pada waktu itu kalaulah dia nampak mimpi, maka mimpinya adalah mustajab. Maka ini adalah yang kedua. Pandangan yang ketiga, apakah maksud dekatnya waktu dan masa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa ianya bermaksud sama seperti sabdaan Nabi SAW apabila masa menjadi pendek. Maka Nabi SAW dah terangkan dalam hadis-hadis yang berkenaan tentang Dajjal. Ketika mana Dajjal keluar, fitnah berlaku, maka pada waktu itu orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nampak mimpi ketika mana berlakunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlakunya fitnah di mana waktu menjadi pendek, maka pada waktu itu mimpinya adalah benar. Maka ini tiga maksud idza qaraba zaman. Dah garis ke belum Sahara? Sekejap. Okey, terus maka sabda Nabi SAW, apabila sudah menjadi dekat masa, lam takud ru'ya al-mu'min takdzib, maka amat hampir bahawa mimpi orang beriman pada waktu itu tiada dusta. Wa asdaquhum ru'yan asdaquhum hadithan, orang yang nampak mimpi paling benar sebenarnya dialah orang yang paling benar dalam berkata-kata, paling jujur dalam berkata-kata. Maka orang yang percakapan sehariannya jujur, maka apa pun mimpi yang dia nampak adalah mimpi yang pada waktu itu adanya kejujuran. Wa ru'yal muslim, dan mimpi orang Islam itu adalah salah satu daripada 46 bahagian kenabian. Wa ru'ya, ada 3 jenis mimpi. Farru'ya salihah, mimpi yang baik, maka itu adalah khabar gembira daripada Allah. Wa ru'ya min tahzini syaitan, ada mimpi yang datang kerana syaitan nak menyedih-nyedihkan manusia tanpa sebab, maka pada waktu itu abaikan. Warru'ya, dan yang ketiga adalah mimpi mimma yuhaddithu bihar rajul, yang seseorang itu dapat mimma yuhaddithu, apabila dia kerap terfikir ataupun bercakap tentang perkara tersebut dengan diri dia. Maka bila dia tidur, terbawa-bawa dalam tidur. Maka ada 3 jenis mimpi. Mimpi yang menjadi khabar gembira untuk orang beriman, mimpi yang pada waktu itu menyedihkan kerana datang daripada syaitan, dan yang ketiga adalah mimpi mimma yuhaddithu bihar rajulu nafsah, yang pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu dapat mimpi kerana terbawa-bawa apa yang dicakap, apa yang dia buat sewaktu dia sedar. Sabda Nabi, apabila salah seorang daripada kamu nampak mimpi yang dia tak suka, maka hendaklah dia bangun dan ludah di sebelah kiri dan tidak menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Mimpi yang tak elok, maka ini 3 sunnah dia. Nanti sunnah yang keempat kita belajar dalam hadis yang lain. Apakah sikap mereka? Berdiri, kemudian bangun, kemudian buat ludah ke arah kiri, dan tidak berkongsikan cerita ataupun mimpi buruk tersebut kepada sesiapa. Qala wa uhibbul qais, sabda Nabi, aku suka untuk bermimpi kaki dirantai. Maka wa akrahul ghal, dan aku tidak suka bermimpi, sabda Nabi, di mana leher adanya ikatan besi. Maka sabda Nabi SAW, kenapa Nabi suka begitu? Kerana orang yang mana pada kakinya ada rantaian besi, maka sabda Nabi SAW, thabatun fid din, orang tu istiqamah dalam mengamalkan agama. Riwayat 2269. Terus jelas ke jelas? Terus sabda Nabi SAW, mimpi orang beriman juz'un adalah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Terus hadis Ubadah adalah hadis yang sahih kata Imam Tirmizi. Bab yang kedua berkenaan tentang kenabian telah tiada, namun berbaki khabar-khabar gembira. Dan khabar-khabar gembira itu manusia orang beriman boleh percaya dan pada waktu itu meyakini sabdaan Nabi SAW. Terus sabda Nabi SAW, sesungguhnya ar-risalah wan nubuwah, risalah dan kenabian telah habis, inqata'at, telah terputus.
Nabi adalah Rasul yang terakhir, dah tak ada dah kenabian dan risalah yang lain. Maka sabda Nabi, tidak ada lagi Rasul selepas kewafatanku dan tidak ada lagi Nabi. Fasyaqqa dzalika, maka perkara itu terasa berat oleh para sahabat sebab mereka sentiasa perlukan teguran. Maka bagaimana kalau Nabi dah tak ada? Maka sabda Nabi, akan tetapi berbakinya al-mubasyirat, pemberi khabar gembira. Mereka berkata, apakah yang dimaksudkan dengan pemberi khabar gembira wahai Rasulullah? Sabda Nabi, ru'yal muslim, mimpi seseorang Islam itu adalah satu daripada begitu banyak pecahan dan cabang kenabian. Yang kita dah baca sebelum ni 46 pecahan kenabian. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Huzaifah ibnu Asid, Abdullah bin Abbas, Ummu Kursah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang sahih gharib. Daripada sanad ini daripada periwayatan Mukhtar bin Ful. Terus maka seseorang telah bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu berkenaan tentang firman Allah, lahum, untuk orang-orang beriman itu adanya khabar gembira di dunia, dalam kehidupan dunia. Maka faqal, berkata Abu Darda, ma sa'alani, tidak bertanya kepadaku tentang soalan ini seorang pun kecuali kamu dan ada lagi seorang lelaki yang lain. Engkau orang yang kedua tanya tentang ayat ini semenjak aku bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda ketika mana ditanya oleh Abu Darda, masa'alani anha, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku selain daripada kamu semenjak ayat ini diturunkan. Apakah maksud ayat yang ke-64 daripada surah Yunus? Maka sabda Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan khabar gembira adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang elok, mimpi yang baik yang seseorang itu lihat ataupun ditunjukkan kepadanya. Dan di dalam bab ini kata Imam Tirmizi ada juga riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat yang ke-2272. Terus sabda Nabi, mimpi yang paling benar kalaulah seseorang itu nampak bil ashar adalah mimpi yang berlaku pada hujung malam sebelum daripada subuh. Maka mimpi yang dinampak pada waktu itu selalunya adalah mimpi yang benar. Selalunya mimpi yang benar yang dilihat ketika mana pada penghujung malam. Terus maka kenapa waktu sahur lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga hujung sekali? Wali annaha waktu nuzulil malaikah, itu adalah waktu di mana malaikat banyak turun. Maka ini adalah waktu yang mustajab. Terus maka berkata Ubadah bin Samit, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang firman Allah surah Yunus ayat yang ke-64, lahumul busyra, untuk mereka adanya khabar gembira dalam kehidupan dunia. Apa maksud khabar gembira wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, ianya adalah mimpi yang baik yang seseorang beriman itu lihat ataupun dilihatkan. Maka ini adalah maksud khabar gembira. Mimpi-mimpi yang elok yang kita nampak itu adalah khabar gembira yang Allah masih berikan kepada manusia. Bab yang ketiga berkenaan tentang sabda Nabi SAW, man ra'ani fil maram, barang siapa yang melihatku sewaktu tidur, faqad ra'ani, maka sungguh secara hakikat dia sedang melihatku. 2274. Terus sabda Nabi SAW, man ra'ani, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, dia nampak Nabi, maka faqad ra'ani, maka sungguh dia sedang melihatku. Fa inna syaitan, kerana syaitan tidak boleh menyerupaiku, sabda Nabi. Maka seseorang yang pada waktu itu beruntung dengan melihat Nabi SAW, dia kena tahu itulah memang sebenarnya Rasulullah SAW. Kerana syaitan Allah tidak izinkan untuk menyerupai Nabi SAW walaupun dalam mimpi. Terus
radhiyallahu anhum. Inilah semua nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang keempat, apabila seseorang itu nampak mimpi yang dia tak suka, mimpi yang menakutkan, apa yang dia kena buat? Terus daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mimpi itu datangnya daripada Allah, wal hulum, dan mimpi buruk itu datangnya daripada syaitan. Apakah beza ar-ru'ya dan al-hulum? Baca qawata pada baris yang pertama, pada baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah. Maka apakah beza ar-ru'ya dengan al-hulum? Maka berkata para ulama dalam kitab An-Nihayah, ru'ya dan hulum itu adalah perbezaan, itu adalah sesuatu yang orang yang tidur nampak dalam mimpi. Lakin ghalabatir ru'ya selalunya kebiasaannya digunakan untuk perkara yang baik yang seseorang itu nampak. Sementara wa ghalibal hulum, mimpi yang buruk, ianya pada waktu itu adalah seseorang yang nampak minasyar, sesuatu mimpi yang tak elok. Maka mimpi yang baik datangnya daripada Allah, mimpi yang buruk itu sebenarnya mainan syaitan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'a, maka apabila salah seorang daripada kamu nampak sesuatu yang dia tak suka, falyanfuth, maka hendaklah dia ludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali, wal yasta'iz, dan hendaklah dia meminta bantuan Allah, daripada meminta perlindungan Allah daripada kejahatan mimpi tersebut, kerana hakikatnya mimpi tersebut tidak boleh mendatangkan sebarang mudarat. Bab yang kelima berkenaan tentang tafsir mimpi, ta'birur ru'ya, riwayat 2276. Terus sabda Nabi SAW, mimpi orang beriman itu adalah satu bahagian daripada 40 bahagian kenabian. Wahia, dan mimpi sebenarnya berada pada kaki burung, malam yuhaddits biha, selagi mana mimpi tersebut tidak diceritakan kepada orang lain. Fa idza tuhadditha, apabila diceritakan mimpi tersebut, saqatat, maka jatuhlah mimpi yang berada pada kaki burung yang sedang terbang. Apa maksud dia? Mimpi berada pada kaki burung, bila diceritakan jatuhlah isi kandungan mimpi tersebut. Maka lihat Arafah pada baris yang pertama. Berkata sebahagian daripada para ulama, sesungguhnya mimpi itu mengikut kepada tafsiran orang yang menafsirkan mimpi, al-mu'abbir. Sebab itu kita kena tahu dengan siapa kita nak kongsi mimpi kita. Wala tastaqir, dan tidak menjadi hakikat mimpi tadi sehinggalah dilakukan takbir. Maka kalaulah contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang tu nampak mimpi, maka sama ada bila orang yang dia kongsikan kata, oh maksud dia begini-begini, maka itu berlaku. Ataupun yang kedua, kalaulah dia nampak mimpi dan dia pada waktu itu tidak mahu lagi untuk takbirkan pada waktu itu, maka Nabi SAW bersabda, mimpi yang seseorang nampak tu dia belum pasti, seperti berada pada kaki burung yang sedang terbang. Tetapi bila ada orang cakap dia pandangan dia tentang mimpi yang kita nampak, maka pada waktu itu mimpi tersebut benar-benar akan terjadi seperti yang disebutkan. Dan pada waktu itu Nabi SAW melarang untuk kita sembrono menceritakan apa mimpi yang kita nampak kepada orang lain. Fa idza tuhaddits, apabila diceritakan sahaja, saqatat, maka itulah yang berlaku. Jelas ke jelas? Terus qala, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar, sahara. Okey, terus qala wa asabuhu qala wala tuhaddits biha illa labiban aw habiba, dan tidak ada yang akan menceritakan mimpi ini kepada orang lain kecuali seorang yang cerdik ataupun seorang yang dikasihi. Kenapa nak ceritakan kepada orang yang cerdik ataupun orang yang dikasihi? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, kerana apabila mimpi itu adalah seperti sesuatu yang diterbangkan oleh burung, dan apabila diberikan jawapan tentang mimpi tadi walaupun salah,
maka akan berlakulah seperti yang disebutkan. Maka kata para ulama, kenapa hanya ceritakan kepada Labib dan Habib? Labib maksudnya orang yang cerdik, Habib adalah orang yang dikasihi. Illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana tadi? Kerana mereka ini adalah orang yang berhati-hati dalam berkata-kata dan orang yang cerdik dalam berfikir. Mereka tak akan cakap perkara yang sia-sia. Sabda Nabi, kalau nak cerita mimpi, ceritakan kepada Labib orang yang cerdik dan Habib orang yang dikasihi. Terus 2277. Sabda Nabi SAW, mimpi seorang Islam itu adalah satu bahagian daripada 40 bahagian daripada kenabian. Wahya ala rijlin, dan mimpi itu seolah-olah berada pada kaki burung yang sedang terbang selagi mana dia belum ceritakan kepada orang lain. Wa idza haddatha, bila dia dah cerita je mimpi itu pada orang lain, waqa'at, berlakulah apa yang berlaku daripada ketetapan takdir. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan Abu Razin Al-Uqaili, yang mana namanya adalah Laqit bin Amir, dan beliau dan telah mengambil riwayat Ahmad bin Salamah daripadanya, daripada Ya'la bin Atta. Faqala an Waqi' ibn Hudus wa qala Syu'bah wa Abu Awanah wa Hushaimun an Ya'la bin Atta an Waqi' ibn Udais wa hadza as-sah. Maka sanad yang terakhir ini membahaskan tentang sanad berkenaan hadis yang kita baca tadi. Bab yang ke-6. Terus As-Salimi, terus Al-Basri qala hadatsana. Sabda Nabi SAW, ru'ya apa mimpi itu ada 3 bahagian. Satu, mimpi yang benar datang daripada Allah. Yang kedua, mimpi yang seseorang itu nampak disebabkan perbuatan dia. Yuhaddithu, yang dia nampak, contohnya dia berniaga, dia bekerja, berjumpa dengan orang. Kalaulah dia terlalu banyak fikir, maka itu yang dia akan nampak dalam mimpi. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang menyedihkan daripada syaitan. Maka barang siapa yang nampak mimpi yang dia tak suka, falyakum, hendaklah dia berdiri dan menunaikan solat. Maka ini amalan sunnah yang keempat bila seseorang itu nampak mimpi yang dia tidak suka. Wa kana yaqul, dan Nabi kerap bersabda, aku suka nampak dalam mimpi kakiku dirantai, kerana rantai yang ada pada kaki adalah gambaran daripada istiqamah di atas amalan agama. Wa kana yaqul, dan beliau juga kerap berkata, barang siapa yang melihatku maka sesungguhnya dia benar-benar telah melihatku, kerana syaitan tidak dibenarkan untuk menyerupaiku. Sabda Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga bersabda, la taqussur ru'ya, janganlah kamu menceritakan mimpi kamu kecuali ke atas orang-orang yang berilmu, au nasih, ataupun orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Abu Bakrah, Ummul Ala, Abdullah bin Umar, hadis Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-7 berkenaan tentang orang yang berdusta dalam menyampaikan mimpi dia. Dia tak mimpi apa-apa, tapi pompang-pompang dia cerita sana sini. Maka orang yang berdusta pada mimpi dia, apakah yang berlaku? Maka ini riwayat 2279. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah.